Banyak tempat lain tu kuliah-kuliah umum seperti tasawuf, lepas tu akidah, sirah. Tapi bila ada kuliah fiqh, sebab mungkin bagi orang fiqh ni dah selalu dengar, ramai sangat orang mengajar dan sebagainya. Jadi melalui Facebook, kalau siapa yang ikut Facebook saya kan, Asma Harun, lepas tu kita ada page Ustazah Asma. Kita terima banyak sangat soalan-soalan fiqh, terutamanya berkenaan dengan wanita. Dan ramai juga lelaki bertanya pasal bab talak macam-macam. Jadi saya macam berhajat menjadikan macam tempat ni tempat bersoal jawab. Sebab contoh macam kita tengok Ustaz Abdul Somad kan, dia pun sebenarnya menggunakan kaedah dia ceramah sekejap, lepas tu soal jawab. Sama juga Ustaz Azhar Idrus. Jadi tak ramai sebenarnya ustazah buat konsep yang sama. Sebab saya ada himpunan soalan, kalau dikumpulkan beratus soalan, tapi kita tak dapat nak jawab melalui tulisan. Sebenarnya jawab melalui tulisan dia takkan capai kepuasan tu, ataupun jawapan kita mungkin salah faham dan kita sendiri tak tahu kehendak soalan tu. Jadi saya dengan Ustazah Atikah, kita memang kata sampai masa 2019 ni kita akan cuba jawab soalan, dapat 1-2 soalan pun, mungkin soalan daripada para jemaah sekalian pun boleh, kita cuba jawab. Tak boleh jawab, kita tangguhkan. Jangan berani-berani nak jawab. Jadi kalau soalan daripada page ataupun Facebook, kita dah dapat awal soalan tu. Nampak kan? Jadi, dan kita pun bersiaran melalui page juga. Biasa kadang orang yang akan tengok lebih kurang dalam 4,000-5,000. Kalau masa serentak kita ni kadang-kadang boleh cecah 4,000-5,000. Lepas tu boleh jadi dia orang akan tengok, selepas tu boleh cecah belas ribu, dan ada yang cecah live kita sampai puluh ribu. Maksudnya yang hadir ni lebih kurang 100. Lebih kurang lah kan, yang hadir ni 100. Tapi sebab kita gunakan medium ni, dapat manfaat kepada lebih ramai di luar sana. Jadi insya-Allah ya. Jadi surah As-Sabirin ni kita jadikan salah satu platform untuk kita buat soal jawab juga. Mungkin selepas kita baca ni, kita baca setengah jam, kita buat soal jawab setengah jam. Jadi saya sangat mengalu-alukan kalau para jemaah sekalian ada soalan, tulis, lepas tu pas. Macam tu. Nak tanya direct pun boleh. Tulis apa pun dah, tak berkaitan dengan kewanitaan pun, apa-apa isu. Kita cuba, tak dapat kita hold dulu untuk bagi jawapan lebih tepat, insya-Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah ya Jami' yang Maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita, Allah masih panjangkan umur kita, meniti hari-hari sehingga saat akhir kehidupan kita, iaitu kematian. Dan alhamdulillah Allah masih lagi memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sementara di dunia ini. Mudah-mudahan pilihan Allah ini kekal sampai nafas yang terakhir. Mudah-mudahan pilihan Allah ini kekal sampai ke akhirat kelak. Kalau di dunia ini Allah pilih kita untuk berada di taman syurganya ini, yang sementara ini, yang akan fana, yang akan musnah ini, Allah juga sudi memilih kita untuk berada di syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita nak sambung ni, kalau kuliah di sini kita share sikit dengan ahli kuliah kita yang live. Kita membacakan satu kitab ensiklopedia fiqh wanita muslimah. Tapi kita dah nak habis pun kitab ni. Kalau kita tengok ketebalan tu dah nak habis, dah masuk bab-bab akhir dah. Jadi walaupun bab-bab akhir belum tentu ni tahun ni boleh habis ni. InsyaAllah kita cubalah, kita nak cari kitab baru pula kan. Alhamdulillah, kita masih lagi di bawah tajuk hak-hak suami isteri. Kemudian kita masih lagi di bawah hak suami. Yang tak sabar tu nak tengok hak isteri. Yang tu. Tapi banyak lagi rupanya hak suami ni. Sekarang baru masuk bab H. Saya ingat dah nak habis dah I tu. Cuba tengok belakang tu. Ada J, K, L, M, N, P, L, M, N, O tak ada. P, lepas tu baru masuk hak isteri. Jadi
Baguslah kita hadam dulu apakah hak suami yang perlu seorang isteri tunaikan. Jadi di sini kita muhasabah, kita nak cek, kita nak semak sama ada kita ni dah tunaikan belum hak-hak suami kita. Jadi kita tengoklah dulu, kita tengok dulu sepitah lalu. Takut memang dah berkarat kan? Dah tak ingat apalah kita belajar hari tu. Apalah hak suami kita hari tu. Okey, ni kita baca tajuk kecil je. Lepas tu kita akan masuk yang tadi tu. Jadi kita ingat balik hak suami terhadap kita. Maksudnya suami boleh tuntut ni di akhirat kelak. Kita nak tengok kita dah tunaikan belum tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Kat sini ni berapa ramai ada suami lagi? Boleh angkat tangan tak? Oh, sedih pula yang tak ada suami. Tak apalah. Okey, Alhamdulillah. Saya tengok lebih kurang 90%. Semua ada suami lagi. Mungkin adalah dalam 10 orang kot, tak ramai lah yang suami dah pergi dulu ataupun berpisah hidup ataupun berpisah mati. Semua tu ada kebaikan belaka. Kalau kita cari kebaikan, kita akan jumpa kebaikan. Tapi kalau cari keburukan, kita akan jumpa keburukan lah. Orang yang ada suami cakap, untunglah kau dah tak ada suami umur-umur macam ni. Bebas nak pergi mana-mana. Kau dah tak payah fikir dah nak masak, nak ngomel. Kau fikir diri kau je, untunglah. Ini orang yang ada suami, yang dia rasa dah umur-umur ujung-ujung ni, suami tu macam susah aja. Yang tak ada suami, untunglah kau tua-tua ada teman lagi. Dan ni mana-mana seorang. Nampak tak? Kalau nak cari keburukan, nak cari kekurangan, nak cari kelemahan, manusia yang seperti ini macam mata lalat lah kita kata kan. Dia nampak yang tak elok je. Mata lalat. Lalat walaupun dia merentasi sekebun bunga. Sekebun bunga maksudnya kebun bunga lah. Dia nampak kebun bunga cantiknya. Dia tak ada nampak cantik tu. Dia akan pergi ke mana? Dia akan cari tong sampah juga. Banyak-banyak bunga tu, dia akan cari tempat yang kotor juga. Janganlah kita memiliki mata lalat ni. Na'udzubillah. Pergi mana-mana majlis, kalau aku tak ambil catering ni. Komplain AJK ambil catering ni. Kalau saya lah jadi AJK, tak ada nak panggil penceramah ni. Saya ada list penceramah lagi bagus lah. Ada orang yang perangai pergi mana-mana dia akan bawa mata lalat tu. Pergi kenduri pula. Sekarang orang dah tak bagi dah ni. Makan jadi apa? Buang je lepas tu. Lagipun tak sihat makanan ni. Lebih baik bagi ayat Yasin tu. Orang baca kan dapat pahala. Orang lain pula, kenapa bagi Yasin ni? Lambat-lambat Yasin kat rumah. Semua benda tak kena lah. Orang sekarang bagi buku tazkirah kecil-kecil tu. Baca lah juga. Ya Allah, na'udzubillah. Orang yang ada mata lalat ni, walaupun benda dah cantik, benda dah elok, dia akan cari juga yang buruk. Mak pengantin ke pengantin? Amboi mak pengantin, dia pun ada mak andam. Macam-macam lah. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Kalau kita nampak mak pengantin over daripada pengantin, doakanlah supaya dia sedar dia tu mak pengantin. Mak pengantin zaman sekarang ada mak andam. Betul tak? Bukan pengantin saja, mak pengantin pun ada mak andam dia. Allahu Akbar. Dah lawa lah makcik-makcik ni. Pakai sikit je dah lawa. Tak payahlah andam-andam. Allahu Akbar. Okey. Jadi nak sebutnya, jadilah kita seperti mata apa? Mata lebah. Mata lebah. Walaupun lebah ni dia merentasi kawasan pembuangan sampah. Dia pun melintasi kawasan pembuangan sampah. Dia takkan hinggap di sampah. Dia akan cari. Di kawasan tu hujung ada satu pokok, ada bunga. Di situ juga dia akan pergi. Jadi orang yang ada mata lebah ni, walaupun banyaklah kekurangan suaminya, banyaklah kekurangan anak dia, banyaklah kekurangan dia beradiknya, tapi dia tetap cuba fokus pada yang baik. Rajinlah awak ni. Walaupun begitu, tapi jangan tambah tapi tu. Awak ni memang rajin, tapi kalau maksudnya memang kita sendiri pun banyak kekurangan, tapi bila tang kita jadi mata lebah. Betul tak? Tak nampak kekurangan diri sendiri.
saya walaupun macam ni, awak perhati tak kelebihan saya apa? Sebut kelebihan tu kan. Kalau awak perasan lah, saya ni walaupun umur macam ni, kalau awak tengok, cuba perhati. Cuba awak banding dengan jiran sebelah. Nauzubillah. Kadang kita, untuk diri kita, kita nampak kita jadi mata lebah. Jadi kita kena jadi mata lebah walaupun banyak kekurangan, kita nampak kelebihan kepada orang lain pada majlis, pada apa-apa saja. InsyaAllah. Alhamdulillah.